Sebab itulah saya kata di awal tadi tuan-tuan, cabaran dia besar. Tuan-tuan nak mari dengar kuliah malam ni, cabaran besar. Kami Ustaz menyampaikan kuliah, cabaran dia besar tuan. Saya kuliah subuh minggu lepas tuan-tuan, satu masjid di Gombak. Habis kuliah subuh semua baca doa semua, bangun daripada kursi meja tu, salam dengan jamaah. Salam. Tiba-tiba ada seorang salam tuan-tuan, dia tak lepas tangan. Tu yang saya susah hati sikit tu. Sebab ada orang lain lagi yang menunggu giliran nak bersalam. Kalau dia orang terakhir, tak apa, kau nak pegang, nak picit, kau nak pulas ke tangan ustaz, tak apalah. Dah tak ada orang nak salam. Salah yang menunggu ramai dia duk pegang. Lepas tu apa dia cakap tuan? Dia kata, ustaz, ni tengah-tengah ramai ni, ustaz, pagi ni saya dengar kuliah ustaz, memang tak puas hati betul. Tak puas hati tuan. Dalam hati saya kata, aku tak balik rumah pagi ni. Sebab dia kata tak puas hati. Saya kata balik, ni pakcik, apa yang pakcik tak puas hati? Tadi yang doa ustaz baca berjela-jela tu, saya tak puas hati. Yang mana satu doanya pakcik yang tak puas hati tu, cuba bagi tahu sikit, kita modify balik, bagi jadi puas hati pula, tengok macam mana. Dia kata tadi ustaz ada minta, ya Allah, murahkanlah rezeki kami, murahkanlah rezeki kami. Tu yang tak puas hati. Pasal apa ustaz tak minta mahal? Pula dia nak mahal tuan. Dia kata pasal itulah ustaz saya pakai kancil aja, dia kata dia. Pasal murah sangat yang diminta. Oh, saya pening tuan. Jadi masalah juga murah mahal ni kan. Kita minta murah tu supaya dapat banyak tuan. Murah kan banyak. Kalau mahal kan dapat satu dua macam tu je kan. Tak apalah pakcik, bulan depan kita mahalkan balik doa tu. Baru dia lepasnya tangan tuan. Macam-macam. Jadi tuan-tuan, ini cabaran-cabaran. Sebab itu ingat, Nabi dah pesan sangat-sangat kepada kita supaya siapkan bekalan tuan-tuan. Allah pesan siapkan bekalan. Bekalan dia apa tuan? Banyak bekalan tuan. Ilmu itu adalah bekalan. Keimanan, ketakwaan itu bekalan. Keikhlasan kepada Allah itu juga bekalan. Akhlak yang baik itu juga bekalan tuan-tuan. Patutnya Ramadan ni akhlak kita lebih baik tuan. Lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sepatutnya. Sebab akhlak ni dia, nak cerita memang payah tuan, sebab dia melibatkan pergerakan badan. Mulut, telinga, mata kita, kaki kita, tangan kita. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam TV kan, TV Al-Hijrah 114 Astro, kan ada satu rancangan subuh-subuh, sahur-sahur tu ditunjuk, lau kana bainana, seandainya Muhammad masih hidup dan Muhammad itu ada bersama kita sekarang ini. Bagus cerita tu. Dia bawa Nabi datang ke zaman kita dan dia suruh kita imaginekan Nabi berdiri depan kita tuan-tuan. Saya tengok memang menangis tuan cerita tu. Dan dia cerita akhlak Nabi bagaimana-bagaimana. Lepas tu dia praktikkan. Dia buatnya candid camera, sembunyi-sembunyikan video-video ni. Lepas tu dia praktikkan, letak buah limau atas lantai dalam pasaraya, tengok siapa yang nak pergi ambil kutip. Ada yang sepak, ada yang buat tak tahu, ada yang ambil letak. Yang ambil letak tu kamera datang pergi serbu dia, ucap tahniah kerana anda telah meniru akhlak Nabi SAW. Benda simple tuan, letak buah limau atas lantai je. Maknanya Nabi jenis makanan tu semua dia ambil letak atas. Yang jatuh-jatuh Nabi ambil, kutip, simpan balik. Itu perangai Nabi. Dan ada saya tengok satu pagi tu di interview satu muslimat tuan, Arab lah, bukan muslimat, kita Arab, dalam pasaraya tu. Dia tanya satu je soalan dekat perempuan tu. Dia kata, bayangkan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita kasihi, sekarang ini berada berdiri depan kamu,
Apa yang kamu nak sebut dalam masa 1 minit saja, nak cakap apa dekat Nabi tu? Allah tuan, menangis perempuan tuan, dia tak boleh cakap, menangis. Sebab dia membayangkan Nabi wujud depan tu. Nabi dah wafat tuan, tapi dia membayangkan. Nak menzahirkan cinta dan sayang kita kepada Nabi tuan, bukan mudah. Orang hina Nabi hari ini senang-senang je tuan. Orang pelekehkan hukum Islam yang Nabi bawa mudah-mudah. Orang main-main dengan Quran senang-senang tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita datang mengaji, belajar, berkuliah tiap-tiap malam, supaya kita nak lengkapkan diri kita tuan-tuan dengan ilmu. Sebab itu alhamdulillah tuan, kita dapat bertemu pada malam ini dalam keadaan cuaca yang baik, suasana yang aman. Sebab inilah peluang-peluang yang terbaik. So dalam ayat tadi Allah sebut, hendaklah kamu menyiapkan bekalan untuk dibawa pada hari mahsyar besok. Kemudian sambung lagi ayat tu tuan-tuan, Allah kata lagi wattaqullah. Jarang-jarang berlaku tuan-tuan, satu ayat 2 kali ittaqullah. Jarang-jarang berlaku. Satu ayat tapi ittaqullah dia 2 kali tuan. Ini bukan Allah, ini bukan main-main punya arahan ni. Ulama kata pasal apa dia ulang kali kedua ittaqullah? Pasal kata ulama nak memberi gambaran kepada kita, nak siapkan bekalan untuk hari akhirat. Ini bukan sebarang orang yang boleh buat. Hanya orang yang benar-benar bertakwa saja pada Allah yang boleh buat bekalan untuk hari akhirat. Kalau takwa lebih-lebih kurang tuan, betul-betul bertakwa, dia mampu siapkan bekalan. Dan Allah tutup ayat itu tuan-tuan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itulah Tuhan yang amat-amat mengetahui apa saja yang kamu buat. Jadi tuan-tuan kena ingat, apa saja yang kita buat, Allah itu maha mengetahui. Dan dalam persoalan melakukan kebaikan ini, muslimin muslimat sekalian, cerita dia ialah kita kena teruskan. Sebab kalau kita layan karenah segelintir manusia tuan-tuan, kerja kita tak siap. Tuan-tuan buat apa pun kebaikan yang kecil, apatah lagi kebaikan yang besar, mesti ada orang bercakap. Mesti ada yang tak puas hati. Mesti ada yang komplain. Pasal manusia memang macam tu tuan. Dia dilahirkan untuk bercakap banyak. Manusia ni lahir untuk bercakap banyak tuan. Jangan kata ramai-ramai macam ni tuan. Dia jalan seorang-seorang pun dia boleh bercakap. Dia bawa kereta seorang kan, lalu satu kawasan perumahan, dia tengok, apalah rumah ni tak siap-siap pada dulu lagi. Cakap seorang dalam kereta tu. Padahal bukan rumah dia yang dibising-bising tu. Kalau rumah dia tak apa tuan, entah rumah siapa pun tak tahu. Kan? Lepas tu berjalan tengok, ni apa rumah orang ni pagar warna kuning. Bukan rumah kau yang kau sibuk buat apanya, suka hati lah orang nak warna kuning ke hijau ke biru ke. Pagar rumah orang yang disebuknya tuan. Ini manusia tuan. Tema baju raya tahun ni mesti mau kuning. Tak mau cerita banyak punya kan, mesti mau kuning. Jadi sebab itu tuan-tuan, ceritanya ialah apa saja yang kita buat, pokpet tu mesti ada lah tuan. Mesti ada. Buat ceramah macam ni pun mesti ada bunyi kan. Semayang dalam surau pun bunyi, semayang atas kemah pun bunyi. Kalau tak ada kemah atas lantai lagi bunyi agaknya. Jadi tuan-tuan, manusia memang macam tu. Saya buat ibadah korban di masjid tuan. Saya nazir masjid di Gombak lah, salah satu masjid Gombak. Ada 1 tahun tu kami buat, 2-3 tahun lepas. Kebetulan dah tempah dapatlah lebih kurang 10 ekor lembu. 10 ekor lembu untuk dikorbankan. Hari korban tu tuan-tuan, kebetulan, bukan dirancang-rancang pun, kebetulan semua lembu yang sampai di masjid untuk disembelih tu
turun seko-seko daripada lori tu, kebetulan semua warna putih tuan. Tak ada rancang punya. Pun ada orang bunyi juga. Dia berdiri belakang saya, dia cuek. Tuan Nazir kata dia, ada apa Pak Ji? Inilah pasal apa semua warna putih lembu tu. Kalau ada hitam seekor dua kan menarik sikit. Saya hati dah panas tuan. Saya cakap apa? Saya kata Pak Cik, lembu pun tak cakap sepatah. Yang Pak Cik bising lebih daripada lembu ni, apa hal sekarang? Aku pun hangat kat hati tuan. Lembu punya warna pun dia nak bising, apa hal ni? Asal dia lembu, cukup sifat sempurna, kau sembelih sah korban tu kan. Tak kira lembu tu hijau ke biru ke, lantak ke dia lah. Lembu semua putih pun dia susah hati tu. Bukan apa ustaz, jangan marah saya nak tanya je. Kok ada hitam tu nampaklah meriah sikit. Saya kata ni bukan macam kenduri kahwin nak meriah-meriah pula. Lembu pun dia susah hati tu. Lembu tak cakap apa-apa pun. Dia pula susah hati lebih daripada lembu tu lagi. Ini perangai manusia tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah apa pun, semua pok-pek bercakap. Macam kami di Selangor, kami buat tuan, shopping raya bersama Exco tuan. Panggil warga emas, ibu tunggal, kita buat shopping raya bersama Exco. Shopping raya ni kita bagi duit raya lah. Taklah banyak tuan, 100 je. 100-200 gitu je. Bunyi juga tu. Lah nak ajak shopping bagilah lebih, apa bagi 100 je. Kan? Kau ingat duit bapak kau ke nak bagi banyak sangat kan? Jadi tuan-tuan, kita adalah plan tu. Kalau bagi je semua seorang 1,000 kan, kering pula duit kerajaan negeri kan. Adalah dia punya kajian-kajian tu. Ini untuk first step. Kali yang pertama kita test dulu tengok. Tapi bila kita buat sikit-sikit pelan-pelan ni tuan-tuan, insya-Allah dia memberi kesan. Sebab itu kami menjemput tuan-tuan datang ke Selangor. Yang selalu datang sahabat saya je, Ustaz Tontowi tu. Dia berulang-alik lah kan. Sama mengaji Mesir sekali dulu lah. Jadi tuan-tuan datang Selangor, yang paling hebat bukan nak bangga-bangga lah, tapi yang paling hebat sekali, tuan-tuan akan tengok kemeriahan kuliah dia. Kuliah di Selangor tuan tak boleh tahan tuan. Ustaz tak cukup. Bunyi balik Arab je jalan tuan, jalan terus ustaz tu. Dia tak peduli lah. Asalkan nampak gaya ustaz, kopiah, serban dia janggut sikit, boom, ceramah je lah. Pasal permintaan terlalu hebat. Kalau dulu-dulu zaman-zaman jahiliah Quraisy dulu tuan-tuan,